Assalamualaikum semua. Saya Rina Mira Akira dan tim saya iaitu Najwa Munaza dan Safiana Izzurin akan membentangkan tajuk Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah. Mahkamah Atasan terbahagi kepada 3 iaitu Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi akan dibentangkan oleh Safiana. Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah tertinggi dan juga mahkamah terakhir untuk membuat rayuan. Keanggotaan hakim bagi Mahkamah Persekutuan adalah yang pertama, Ketua Hakim Negara, kedua, Presiden Mahkamah Rayuan, ketiga, Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi, keempat, 7 orang hakim Mahkamah Persekutuan yang lain dan yang kelima, beberapa hakim tambahan. Biasanya 3 hingga 5 orang hakim semasa perbicaraan. Bidang kuasa asal bagi Mahkamah Persekutuan adalah menentukan kesahan undang-undang yang dibeban dan dipinda oleh Panglima atau DOI. Bidang kuasa asal Mahkamah Persekutuan juga menyelesaikan pertikaian antara negeri dengan negeri atau negeri dan persekutuan. Bidang kes rayuan bagi Mahkamah Persekutuan adalah memutuskan rayuan terhadap Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Tertuduh boleh membuat rayuan untuk meringankan hukumannya. Bidang kuasa lain bagi Mahkamah Persekutuan adalah memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong tentang perlembagaan, memberi pandangan dan membuat keputusan tentang sesuatu undang-undang yang dirujuk, memutuskan atau menghantar kes perbicaraan yang berkaitan dengan peruntukan perlembagaan dan sebuah mahkamah ke mahkamah yang lain. Seterusnya ke Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan memutuskan rayuan terhadap kes Mahkamah Tinggi seperti kes sivil dan kes jenayah. Mahkamah ini juga tidak mempunyai bidang kuasa asal. Keanggotaan hakim bagi Mahkamah Rayuan adalah Presiden Mahkamah Rayuan dan juga Hakim Mahkamah Rayuan. Bidang kes rayuan bagi Mahkamah Rayuan adalah Mahkamah Rayuan umumnya membicarakan semua kes rayuan sivil terhadap keputusan Mahkamah Tinggi kecuali perintah atau keputusan mahkamah yang dibuat melalui persetujuan. Ia juga untuk kes-kes yang melibatkan tuntutan melebihi RM250,000 Malaysia. Keputusan mahkamah atau perintah yang berkait dengan kos sahaja. Kebenaran Mahkamah Rayuan harus diperoleh terlebih dahulu. Mahkamah Rayuan juga membicarakan rayuan-rayuan keputusan kes jenayah Mahkamah Tinggi. Seterusnya kita akan Mahkamah Tinggi yang akan dibentangkan oleh Safiana. Silakan Safiana. Tajuk seterusnya ialah Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi ditubuhkan menurut Perkara 121/1 Perlembagaan Persekutuan dan dibahagi kepada 2. Yang pertama ialah Mahkamah Tinggi Malaya dan yang kedua ialah Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Seterusnya kita masuk kepada bidang kuasa Mahkamah Tinggi yang terbahagi kepada 3. Bidang kuasa asal, bidang kes rayuan dan bidang kuasa lain. Antara isi bidang kuasa asal ialah boleh membicarakan apa sahaja kes sivil dan jenayah. Selain itu, boleh menjatuhkan apa sahaja hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi yang seterusnya ialah bidang kes rayuan. Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa penyeliaan dan pengubahan keputusan Mahkamah Bawahan serta bidang kuasa untuk membicara semua rayuan daripada Mahkamah Bawahan sama ada kes sivil atau jenayah. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi yang terakhir ialah bidang kuasa lain. Memberi nasihat kepada Mahkamah Rendah dalam hal perlembagaan. Selain itu, boleh menyemak keputusan badan separa kehakiman seperti kemalangan kenderaan bermotor, mendengar kes jenayah seperti pembunuhan dan kes sivil seperti penceraian. Boleh menjatuhkan apa sahaja hukuman seperti penjara seumur hidup atau hukuman mati. Hal pertikaian antara tuan rumah dan penyewa juga boleh dibicarakan. Keanggotaan bagi Mahkamah Tinggi ialah Hakim Besar, Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi dan Pesuruhjaya Kehakiman. Seterusnya, kita pergi kepada Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah Tinggi Malaya berfungsi mendengar kes-kes dan pertikaian yang berlaku di semenanjung Malaysia. Di slide saya ada memaparkan gambar Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Seri Azhar bin Muhammad, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya.
Keanggotaan bagi Mahkamah Tinggi Malaya ialah seorang hakim besar dan 46 orang hakim lain. Kita masuk ke slide seterusnya, iaitu Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak bertanggungjawab terhadap pentadbiran Sabah dan Sarawak. Di slide, saya ada memaparkan gambar Yang Amat Arif Datuk Abang Iskandar bin Abang Hashim, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Keanggotaannya pula ialah seorang hakim besar dan 10 orang hakim lain. Slide seterusnya ialah Mahkamah Magistrate dan Session yang akan dibentangkan oleh Najwa Munaz. Saya ialah Najwa Munazah binti Haris Fadila. Saya akan membincangkan fasal Mahkamah Magistrate dan Session. Keanggotaan untuk Session ialah Hakim Mahkamah Session yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan syur Hakim Mahkamah. Magistrate kelas pertama yang dilantik oleh Raja atau Sultan dengan syur Hakim Besar, kecuali wilayah persekutuan oleh Yang di-Pertuan Agong. Bidang kuasa jenayah Mahkamah Session. Bidang kuasa jenayah untuk bicara segala kesalahan selain daripada kesalahan yang boleh dihukum mati. Hukuman boleh menjatuhkan apa-apa hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang selain daripada hukuman mati. Bidang kuasa sivil. Bidang kuasa yang tidak terhad untuk bicara segala tindakan dan guaman daripada jenis sivil berkenaan. Kemalangan kenderaan bermotor, tuan tanah dan penyewa dan distres. Bicara segala tindakan dan guaman lain daripada jenis sivil jika amaun yang dipertikaikan tidak melebihi RM250,000. Jenayah Magistrate kelas pertama. Tertakluk pada bahasan yang terkandung dalam akta ini, seorang magistrate pertama hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk bicara segala kesalahan yang tempoh maksimum penjara yang diperuntukkan oleh undang-undang, iaitu tidak melebihi 10 tahun atau hukum dengan denda sahaja, dan kesalahan di bawah Seksyen 392 dan 457 Kanun Keseksaan. Apabila pihak kepada suatu tindakan atau guaman yang boleh diberi konisans oleh Mahkamah Seksyen, jika amaun yang dipertikaikan tidak melebihi had bidang kuasa, telah membuat perjanjian bertulis bahawa Mahkamah Seksyen hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk bicara tindakan atau guaman itu. Mahkamah Seksyen hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk bicara tindakan atau guaman itu, walaupun amaun hal perkara mungkin melebihi had. Bidang kuasa jenayah Magistrate kelas kedua. Seksyen 79. Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk wilayah persekutuan. Dilantik oleh pihak berkuasa negeri bagi negeri-negeri lain. Hanya mempunyai bidang kuasa untuk bicara kesalahan yang tempoh maksimum penjara yang diperuntukkan oleh undang-undang tidak melebihi 12 tahun bagi mana-mana kesalahan atau hukum dengan denda sahaja. Bidang kuasa Civil Magistrate kelas pertama. Tertakluk pada batasan yang terkandung dalam akta ini, seorang magistrate kelas pertama hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk bicara segala tindakan dan guaman daripada jenis sivil jika amaun yang dipertikaikan tidak melebihi RM25,000. Kelas kedua, hendaklah hanya mempunyai bidang kuasa untuk bicara tindakan atau guaman asal daripada jenis sivil yang planitif bertujuan untuk dapat kembali hutang atau tutuan jumlah tertentu. Wang yang kena dibayar oleh defendant dengan atau tanpa bunga tidak melebihi RM3,000. Bentuk keterangan orang yang kena tuduh ataupun OKT. Memilih untuk berdiam diri, yang mana jika itu pilihannya, mahkamah akan mensabitkan dia dengan pertuduhan dan menghukumnya terus. Memilih memberi keterangan secara bersumpah di kandang saksi. Keterangannya boleh dicabar oleh pendakwa raya dengan cara soal balas. Mahkamah untuk Kanak-Kanak menguatkuasakan peruntukan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 yang telah menggabungkan peruntukan Akta Mahkamah Juvenile 1942, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973, Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991. Bidang kuasa kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Komposisi mahkamah, seorang magistrate kelas pertama, 2 penasihat, sekurang-kurangnya seorang wanita. Kedua, kecuali bila perintah dibuat di bawah Seksyen 39.4, Seksyen 42.2, Seksyen 84.3, Seksyen 86.1. Bidang kuasa Seksyen 11.1, 9 dan B. Mendengar, memutuskan atau membereskan apa-apa pertuduhan terhadap seorang kanak-kanak. Mengeluarkan perintahan penjagaan.
perlindungan dan pemulihan kanak-kanak. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.